Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar anda semua? Kita sambung pembelajaran online kita pada hari ini. Kesinambungan daripada topik yang lepas, kita dah belajar berkenaan dengan bagaimana tenaga nuklear dihasilkan. Dalam kelas ataupun sesi kali ini, kita akan melihat bagaimanakah kita menjana tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. Okey, kita kadang-kala melihat gambar stesen jana kuasa nuklear di internet, di televisyen dan sebagainya sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar di sebelah ini. Tapi tahukah anda sebenarnya dalam kompleks satu jana kuasa nuklear sebenarnya dia terdiri daripada beberapa bahagian. Dalam gambar raja di sebelah ini yang nampak dominan yang besar, ada menara itu cuma bahagian sampingan atau bahagian menara penyejuk saja. Tetapi teras tempat berlaku reaksi ataupun tindak balas nuklear sebenarnya ada dalam bangunan di sebelahnya. Bagaimanakah bahagian-bahagian itu berfungsi? Mari kita lihat. Okey, baiklah. Di sebelah ini ditunjukkan satu gambar rajah ataupun diagram satu kompleks jana kuasa nuklear. Sebenarnya, kompleks jana kuasa nuklear ini kita boleh bagikan kepada dua bahagian paling utama. Apakah dia? Yang pertama adalah reaktor nuklear, tempat berlakunya tindak balas nuklear, dan bahagian kedua adalah bahagian penjana, yang mana penjana ini menggunakan tenaga yang terhasil, tenaga haba yang terhasil tadi, dan menukarkannya kepada tenaga elektrik. Okey, mari kita lihat apakah bahagian-bahagian yang ada. Yang pertama adalah bahagian perisai konkrit. Perisai konkrit ini adalah bahagian yang melindungi kompleks tindak balas nuklear tersebut. Fungsi dia adalah untuk menghalang kebocoran sinaran radioaktif daripada teras reaktor. Yang kedua adalah bahagian yang dikenali sebagai rod pengawal boron. Fungsi rod pengawal boron ini adalah untuk mengawal kadar tindak balas pembelahan nukleus dengan menyerap neutron berlebihan. Okey, bahagian yang ketiga ialah moderator grafit. Moderator grafit ini fungsi dia adalah untuk memperlahankan neutron. Yang keempat, rod bahan api uranium. Ini penting. Di sinilah tempat berlakunya tindak balas yang mana rod ini akan membebaskan tenaga haba melalui pembelahan nukleus. Seterusnya, daripada proses-proses ini akan berlaku pembebasan tenaga haba, maka ada peringkat yang berikutnya iaitu ejen penyejuk. Apa fungsi ejen penyejuk ini? Ejen penyejuk ini akan menyerap haba dari hasil tindak balas nuklear tersebut. Kemudiannya haba ini akan berpindah kepada bahagian turbin, yang mana turbin akan diputarkan oleh aliran steam yang panas, dan kemudiannya turbin ini akan memutarkan magnet di dalam penjana. Kemudian ada bahagian namakan sebagai kondenser. Kondenser fungsi dia adalah untuk menyejukkan steam menjadi air semula, dan kemudiannya yang turbin tadi akan bersambung dengan penjana elektrik. Fungsi dia adalah untuk menjana arus melalui proses aruhan elektromagnet apabila magnet berputar dalam gegelung. Itulah dia bahagian-bahagian yang ada dalam satu kompleks jana kuasa nuklear. Okey, kalau tadi kita dah lihat bagaimanakah bahagian-bahagian yang ada dalam kompleks jana kuasa nuklear, nama pun kompleks, bunyi pun kompleks juga. Seterusnya kita nak lihat bagaimana tenaga elektrik dihasilkan melalui tindak balas nuklear. Okey, pertama sekali di bahagian reaktor nuklear ini tempat berlakunya tindak balas pembelahan nukleus. Pembelahan nukleus akan berlaku dan tindak balas ini akan menghasilkan haba, yang mana haba ini akan memanaskan air yang bertekanan tinggi dalam reaktor tersebut. Kalau air itu dah diberikan tenaga haba yang sangat-sangat tinggi, air tersebut akan merubah menjadi steam. Steam ni akan dialirkan ke bahagian turbin, dan steam yang panas ini akan menyebabkan turbin berpusing. Turbin tu dia akan bersambung kepada penjana ataupun generator. Turbin tadi dia akan putarkan dynamo, dan dynamo tersebut akan menghasilkan elektrik. Yang steam panas tadi dia akan pergi ke bahagian kondenser, ditukarkan kepada air, dan proses itu akan terus berulang dan berulang. Okey, kita dah bincangkan tentang bagaimanakah tindak balas nuklear, bagaimanakah reaktor nuklear menghasilkan tenaga elektrik. Seterusnya kita ingin lihat kenapa ada negara yang memilih tenaga nuklear ini sebagai sumber tenaga untuk mereka menghasilkan tenaga elektrik. Ada beberapa faktor sebenarnya. Pertama, kerana mereka ini kekurangan tenaga lain. Kerana ada setengah negara dia tak ada petroleum, dia tak ada arang batu. Daripada dia mengeluarkan belanja yang besar untuk beli
petroleum dan arbatu daripada negara lain. So mereka memajukan tenaga nuklear ini sebab dia dapat cover kos lebih rendah lah. Yang kedua, sebab keluasan negara mereka besar. Contoh macam China dengan Russia, memang negara yang sangat besar. So dia menghasilkan tenaga yang cukup banyak daripada tenaga nuklear ni untuk bekalkan tenaga elektrik ke seluruh negara yang besar itu. Yang ketiga, permintaan yang tinggi, dan juga dia nak pastikan bekalan elektrik berterusan. Sebab kadang-kadang setengah negara ni ramai dia punya penduduk. So bekalan elektrik mesti sentiasa ada. So cara untuk dia secure ataupun memastikan bekalan itu berterusan adalah dia pelbagaikan sumber tenaga. Antara lain dia majukan tenaga nuklear ini. Yang keempat, dia menjadi sumber pendapatan negara. Ada setengah negara contohnya macam Slovakia ni dia hasilkan tenaga nuklear lebih daripada apa yang dia perlukan. So tenaga yang lebih itu dia jual lah kepada negara jiran. So dia dapat income, dia dapat pendapatan daripada perkara tersebut. Yang kelima, teknologi semakin canggih. Dulu saya pernah cakap dalam pembelajaran sebelum ini, kita ada beberapa peristiwa-peristiwa hitam dalam sejarah teknologi pembangunan nuklear ini, seperti Chernobyl yang berlaku pada tahun 1986 ataupun Fukushima. Tetapi disebabkan teknologi yang semakin canggih dan canggih, pelbagai risiko telah dapat kita atasi dan kita kurangkan. So negara-negara ini semakin majulah, semakin giat memajukan tenaga nuklear. Dan yang terakhir, kerana pertimbangan alam sekitar. Sebab apa? Selama ini kalau kita gunakan janakuasa biasa, sebenarnya dia banyak menghasilkan pencemaran udara sebenarnya. Tetapi kalau kita gunakan reaktor nuklear ini, ia akan memberikan kesan yang lebih baik terhadap alam sekitar. Itulah sebab-sebabnya kenapa ada negara yang memilih untuk memajukan tenaga nuklear sebagai sumber janakuasa elektrik. Okey, baiklah, kita dah lihat kepada bagaimanakah kompleks janakuasa nuklear, bagaimanakah proses-proses yang berlaku dan seterusnya, kenapa ada negara-negara yang memilih untuk memajukan tenaga nuklear ini. Tetapi dalam setiap teknologi yang kita praktikkan, yang kita amalkan, yang kita majukan, sebenarnya ada beberapa impak terhadap alam sekitar. So dalam pembelajaran akan datang, kita akan melihat bagaimanakah impak tenaga nuklear ataupun tidak balas nuklear ini kepada alam sekitar. Terima kasih, kita akan jumpa dalam kelas pembelajaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.